Okay, ada ideas. These are some ideas that you can think of untuk sebagai kalau kita tak tahu apa lagi nak buat. Sebenarnya ada benda ni dalam website sensor. Kalau buka website sensor sebenarnya ada. Apa kita nak buat? Kita boleh buat educational assistance. Sebab yang paling banyak dekat UAE, dekat sensor kita adalah mentor-mentee. Nak cerita sikit tentang mentor-mentee. Some of you have sent your children untuk Gemilang baru-baru ni kan? Just to share with you kehebatan mentor-mentee yang kita dah laksanakan sepanjang 11 tahun sejak tahun 2000. You know, kenapa remaja Singapura, remaja Israel dikatakan remaja yang paling tinggi dari segi competency index. Very competent. Remaja Israel dan remaja Singapura. Disebabkan mereka ada sistem mentor-mentee yang sangat-sangat komprehensif, yang sangat-sangat efisien. Setiap orang yang berjaya sebab Singapura dia tiru Israel. Setiap orang yang berjaya, dia wajib menjadi mentor kepada orang lain, orang yang baru nak cuba. That's why Singapura ada menteri mentor kan, di Kuala Lumpur kan. Sebab mentor-mentee dia sangat-sangat berkesan. Setiap saya berjumpa dengan ada seorang perempuan muda lagi dalam 38 tapi dah millionaire, 38 tahun tapi millionaire. Very juvenile, very nice. Dia bagi ceramah, dia sebutkan berapa ribu dah dia mementorkan ataupun dia punya proteges dia untuk berjaya sebagai business people. Dan dia sendiri, dia all over the world dia ada business. So, dia punya sistem mementorkan tu sangat-sangat berkesan. That's why kita copy dekat UAE ni dalam sensor, kita ada projek mentor-mentee. Dalam konteks, student kita menjadi mentor kepada pelajar-pelajar sekolah. 11 tahun yang lepas, nak cerita. British Petroleum, pegawai dia datang, director dia datang. Dia kata dia dengar UAE ni ada program khidmat masyarakat bantu budak sekolah. Ada orang beritahu kat dia lah, bekas sudah UAE pun. So bekas sudah UAE tu kata pergi jumpa Puan Martinelli. Dia pun buat live appointment, nak datang lah. Dia kata kami ada duit, UAE pun sanggup tak jalankan program. Oh, pucuk dia cerita ulang datang. Budak-budak kita ni memang pantang je orang nak bagi duit kan. Bagi dia kat poket tapi buat program. Dan kita memilih budak-budak yang boleh dengar ke cakap ni? Boleh? Ke nak pakai ni? Kita ambil budak-budak yang darjah 4, yang daripada kalau yang kelas curut, kalau markah tu below 50 lah, below 50% kan. Dan daripada keluarga yang agak susah, dan kita attachkan dia dengan mentor kita yang kita latih, yang saya latih. Bayangkan, kita ambil mentor bukan pendek-pendek punya masa. Kalau Singapura tu dalam 6 bulan atau setahun paling lama. Sistem mentoring dekat universiti kat Singapura. Tapi kita ambil jangka panjang, 3 tahun. So budak darjah 4 bila masuk darjah 6 dan ambil IPSR, tanpa yang kita jangkakan, sebahagian mereka sampai mencapai dapat 5A, 4A, 3A. Bayangkan kalau tidak dia 50 ke bawah punya markah, tapi dia dapat berjaya. Dan bukan itu saja, sebab projek mentor kita lebih kepada membantu memberi kesedaran kepada mereka. Dan bayangkan dari projek mentor-mentee ni kita dapat maklumat-maklumat di mana kanak-kanak yang berumur 10-11 tahun tu sudah didekati oleh orang-orang yang mempengaruhi mereka dengan black metal, dengan drugs dan macam-macam lagi. Dan kita membantu budak-budak ni mengenalkan bahawa kalau dia takut cakap dengan mak pasal benda-benda semua, dia ada abang, ada kakak. Takut cakap dengan cikgu, dia ada abang dan ada kakak. Dan proses itu berlaku. Dan setakat ini dah 11 tahun kita dah menghasilkan beribu mentee-mentee di kalangan pelajar sekolah yang alhamdulillah kita dapat selamatkan sedikit sebanyak tentang kehidupan mereka sebagai remaja Muslim. Dan ada yang dah masuk UAE pun. Bayangkan kita ambil dia dengan markah corok macam tu, sekarang dia masuk first year UAE. Yang itu kita. Dan kalau untuk staff, apa yang you all boleh bantu kalau yang macam ni? Memang ada yang masukkan anak baru-baru ni kan dalam projek Gemilang kan. Okey.
Sensor macam yang saya katakan tadi, kekangan kami adalah bajet. Tapi Alhamdulillah tahun ni kita dapatlah bajet untuk bantu projek kita. Kementerian bagi banyak juga lah, 250,000. Kalau orang lain dapat berjuta-juta, kita dapat 250,000 tu pun setengah juta, 10 juta pun okey lah, dan kita jalankan projek-projek orang asli dan sebagainya. Tapi kalau kita nak memperbanyakkan lagi adalah kalaulah sekiranya staf membantu dalam bentuk, contohnya banyak kos diperlukan untuk membiayai makanan diorang. Sebab tu sekarang ni, dulu kita buat program tu, kalau mentor-menti tu daripada pagi sampai petang. So ada makan tengah hari dan minum pagi dan petang dan sebagainya. Kos banyak di situ. Kalaulah ada KCD nak ambil satu projek mentor ni, okey, sekian hari bulan kita ada projek mentor-menti dekat UAE, KCD ambil tu sebagai USR dia, menyiapkan makanan tengah hari untuk budak-budak sekolah. Itu salah satu sumbangan, terutama kaum ibu macam saya ni, macam you all ni kan, tak sempatlah nak pergi kampung asli dan sebagainya. Okey, sumbangan dari segitu. Ataupun kita nak sumbangkan, kita ada berapa buah rumah anak yatim di bawah sensor. Lagi sekali, yang kita tak mampu adalah bagi dalam bentuk materials. Kalau you all ada, okey, kita ada Pondok Raudah sebagai projek angkat kita. Dan ada KCD nak jadikan juga projek angkat dia. Apa yang dia boleh bantu ialah, of course, macam budak kita, petang-petang dia pergi, weekends dia pergi buat coaching untuk budak-budak tu. Tapi dari segi makan, minum, orang tak mampulah nak bagi. So, what KCD boleh bagi, contohnya dia ambil tarikh sekian-sekian, dia akan sediakan lunch untuk rumah anak yatim yang dijadikan rumah anak yatim angkat dia tu. Inilah di antara contoh-contohnya kan. Sebab nak pergi tak mampu, so kita masak je lah. Buat potluck ke dan sebagainya untuk disedekahkan. Supaya rumah anak yatim tu pada tarikh sekian dia tak perlu sediakan makan lagi. These are the thing yang saya rasa paling senang lah, paling minimum. Everybody can do it kan. Okay. Ada juga, okay, tak boleh lagi nak masak. Pernah kan, dekat rumah pemasak ni pun nak masak. Okay. Cuci baju. Kita ada donations daripada orang. Lagi senang kan, mesin ni pasal bukan kita nak basuh kan. Ada donation yang orang sumbangkan, tapi bentuk donation yang sensor terima, kadang-kadang dijadikan sensor ni tempat buangan sampah. Macam-macam jenis baju yang dibagi, yang buruk, yang sebagainya. Dan kita takkan bagi dalam bentuk keadaan yang tidak elok kan. So what we do, we need to wash the clothes. So kalaulah okay, center ni ataupun office ni nak bantu dari segi okey, kita ambil turn pada sekian hari bulan kita cuci baju-baju donation tersebut sebagai USR untuk pejabat kita. Boleh juga. Tapi kalau yang hebat lagi tu, jom kita pergi ke Kemboja, tapi dengan duit sendiri. Itu barulah mencabar. Tapi these are the things. Okey, itu mentor-mentee. Untuk program orang asli, sepanjang KBC ni, KBC bermaksud, masih ramai orang tak tahu apa KBC kan, Knowledge and Virtue Camp yang dilancarkan baru-baru ni. Sepanjang KBC ni kita ada 9 program yang kita jalankan di macam-macam kampung orang asli. Dan kita alu-alukan kalau mana staff nak bersama kita pergi ke kampung tersebut, buat gotong royong dan sebagainya atas projek USR untuk office tersebut. Ataupun kalau nak datang untuk individual boleh juga, tapi kena kita akan groupkan lah. Kalau dah ada 10 orang dan kita ataupun 5 orang ke, dan kita arrange kan. Tapi kalau seorang-seorang tu takut tak pula, tak selesa pula kan. So mungkin pakat-pakat dengan sesiapa, okey, saya nak amal jariah saya kali ni saya nak membantu dakwah di kampung asli. Bantu. Ataupun sebagai accompanying officers. Kami ada 4 orang je dekat sensor ni. Saya, Brother Khairuzin, Brother Zainuddin, Brother Mer, dan of course part-time kita daripada our student juga, bekas student kita yang willingly membantu kita. Kita tak cukup tangan. Bayangkan setiap hujung minggu kita sentiasa ada program, ada kalanya sampai 9-10 program serentak.
Untuk menjadi accompany officer, kita tak mampu nak turun bersama ke semua program tersebut. Dan kita sangat-sangat mengalu-alukan kalau ada staff nak jadi accompany officer. Sekali pergi, insya-Allah kali kedua pun nak pergi lagi. Itu dalam bentuk sebagai accompany officer. Ataupun siapa nak jadi advisor. Tolong catat sebab you akan ceritakan ni kepada department masing-masing Nak jadi advisor of club. Kita ada banyak club, ada lagi club yang tak ada advisor. If you are willing, mana-mana staff nak jadi advisor, you are most welcome. Okay? Dan yang sangat-sangat kita susah nak dapat ialah bila berlakunya banjir dan kita memerlukan volunteer seramai daripada kalangan staff. Baru-baru ni kita hebahkan yang dapat respon sebanyak berapa orang? 19 orang. Tapi bukan 19 orang, 6 orang. 6 orang suku bas pun tak penuh lagi. So kita rasa membazir lah pula satu bas hanya 6 orang je nak pergi, dan sebab kita terpaksa cancel di kalangan staff. Sebab kita sangka akan beratus-ratus staff kan turun, tapi rupanya ada 6 orang je staff yang nak turun. Okay. Dan ini adalah, saya tak tahu adakah ini budaya UAE. Kalau saya nak share lah dengan you all, kalau di Barat, kalau di Hong Kong atau di Jepun, orang sampai terpaksa queue untuk menjadi volunteer di hospital contohnya. Sebab terlalu ramai orang register untuk jadi volunteer. Tapi dekat UAE, pengalaman kita dalam even Mercy, Yayasan Salam, semangat kesukarelawanan orang-orang Malaysia masih terlalu rendah. Dan isu kedekut orang Malaysia sangat-sangat menjadi-jadi. Sebab hatta kita sajalah kita nak test kan, kalau kita edarkan donation, kita minta orang donate untuk projek dakwah kita di Pulau Mapul, di Kemboja tahun lepas. Saya tak sangka dalam masa 3 bulan hanya kita mampu mengutip RM800. 100 daripadanya daripada ITD. 30 daripada PRO ke mana? Yang lain tu yang orang ada masa solat Jumaat tu kan. So kalau orang lain, kalau Cina punya ni, jangan terkejut lah, dia boleh dapat berjuta-juta kalau ada benda-benda macam tu. So dan sebagainya daripada NGO kita dapat RM800 saja kita mampu collect dalam tempoh 3 bulan. So maknanya kedekutan kita tu masih tinggi lah dekat UAE. Okay, ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan berlumba-lumbalah kamu untuk membuat kebajikan, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, nescaya Allah menganugerahkan kalian yang berlumba-lumba melakukan kebajikan ini, syurga seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan kepada manusia yang bertakwa. Ciri-ciri manusia yang bertakwa itu bagaimana? Pada ayat yang 134 pada surah Ali Imran,